الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah. Maka kalau kamu berpaling enggan taat, kamulah yang akan menderita balasannya yang buruk. Kerana sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu.
Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu, sesungguhnya harta benda dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya. Dan belanjakan harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, nescaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sangat-sangat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik. Lagi Maha Penyabar untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat. Dialah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dan dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Taghabun. Surah yang ke-64 pada juzuk yang ke-28 bermula ayat yang ke-11. Sehinggalah akhir ayat yang ke-18. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan bahawa setiap sesuatu itu berlaku dengan ketentuan Allah. Takdirnya. Ayat yang kita bacakan ini juga memberi ingatan dan amaran. Dengan fitnah serta ujian yang datang daripada isteri-isteri dan anak-anak. Serta ujian dan fitnah yang datang daripada harta benda. Dan perintah Allah Ta'ala supaya menggandakan taqwa dan melakukan infak, yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada yang menimpa kamu daripada segala musibah itu melainkan dengan izin Allah. Di antara sebab turun ayat ini, bila mana orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Lau kana ma alaihi al-muslimun haqqa lasanahumullah anil masa'ib fid dunya. Kalaulah orang-orang Islam itu benar, nescaya Allah pelihara mereka daripada kelemahan, musibah-musibah. Kenapa mereka kena musibah? Persoalan ini yang disebut juga oleh orang kafir hari ini. Kalau Islam itu benar, maka kenapa orang Islam, negara paling huru-hara? Kenapa umat Islam, umat yang paling berbalah? Dengan perbezaan mazhab, dengan isu-isu kecil. Kenapa umat Islam tak boleh bersatu macam orang kafir yang menjaga sesama mereka? Kenapa ekonomi umat Islam lemah? Kenapa umat Islam tak pun mencipta sesuatu yang hebat? Kenapa dan kenapa, 1000 kenapa? Persoalan ini telah ditimbulkan oleh musyrik Mekah dulu. Kalau benar Rasulullah tu betul, orang Islam tu betul, kenapa kena musibah? Kenapa kami boleh buli semudahnya? Kami boleh halau semudahnya? Kami boleh pukul semudahnya? Kami boleh ratah semudahnya? Maka Allah menjelaskan bahawa nilai sebenar kebenaran itu bukanlah kerana memperoleh apa yang dihajati. Kerana sifat dunia ini adalah ujian dan ketentuan Allah. Seorang bila kita nak nilai kebenaran, bukan kebenaran apakah diperoleh keuntungan dunia atau tidak. Kerana kebenaran itu suatu yang maklum dalam pemikiran manusia dan akal manusia. Maka benar. Seorang pencuri kata kalaulah buat baik cari rezeki halal tu bagus, pasti rezeki kamu lebih banyak pada kami. Kami mencuri lagi banyak. Walau secara akal melihat mencuri itu salah. Tak ada orang membenarkannya. Dan sama juga macam orang yang berkata, kalau benarlah dengan buat ibadat, solat sunat sebelum subuh kaya-kaya, kenapa kamu tak kaya-kaya? Kami yang kaya. Maka mereka bercakap bahasa-bahasa yang lari daripada nilai kebenaran itu apa? Kebenaran ialah apa yang akal dapat membacanya dengan jelas. Contoh bila kita sebut 1+1. Maka akal berkata 2. Tiba-tiba ada seorang jawab 5. 1+1 5.
Kemudian dia kata, tengok, kalau betul awak 1+1 tu 2, nasi awak hidup senang. Saya yang jawab 5 ni hidup senang. Awak yang hidup susah. Maka dia beri nilai yang itu. Masalah hidup senang, hidup susah, sakit, demam, ini namanya qada dan qadar Allah. Tetapi apa bezanya? Bila orang-orang yang benar diuji oleh Allah, kata Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang membenarkan Allah bila diuji dengan sesuatu musibah, Allah akan memimpin dia. Tentang dalam hidup ni kita katakan kita ada senang, ada susah. Siapa pun. Ada sakit, ada sihat. Siapa pun. Berjaya dan rugi. Ada negara kafir yang miskin, yang bangsat. Ada duit. Ekonomi jatuh. Kolap. Bagaimana Sri Lanka. Teruk. Hutang banyak. Hampir nak digadaikan negara. Sebagaimana negara-negara di Latin, Amerika Selatan, negara-negara Latin, teruk mereka. Masalah ekonomi mereka. Apakah itu nilai kebenaran? Bukan. Itu ujian. Sebagaimana ada orang Islam yang Allah jadikan kaya. Ada orang kafir yang Allah jadikan dia miskin, bangsa, apa-apa kedana. Ada yang Allah jadikan orang yang sembahyang kaya-kaya. Ada yang Allah jadikan orang yang tak sembahyang, miskin, apa-apa kedana. Dan ada juga kaya-kaya. Itu bukan satu nilai yang bersifat tetap. Ia berubah-ubah kerana bentuk ujian. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan dunia ini ujian. Ada orang baik, dia payah sakit. Ada orang jahat, asyik kena sakit je. Mati pun penyakit. Ada orang baik pula, sakit banyak. Pun ada. Sampailah dia mati kerana penyakit. Ada orang jahat pula, tak pernah sakit. Sihat je dia. Apakah itu nilai kebenaran? Bukan. Itu proses ujian. Orang beriman bila mana diuji, dia dipandu. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min la yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Menghairankan urusan orang beriman. Allah tidak menentukan kepadanya suatu ketentuan melainkan baik untuknya. Kalau ditimpa dengan kesukaran, maka dia bersabar. Maka baik baginya. Kalau ditimpa dengan kesenangan, maka dia bersyukur. Maka baik baginya. Tidak berlaku melainkan pada orang beriman. Dia orang beriman sebagai contoh umat Islam di Gaza. Mereka diuji. Allah jadikan mereka bersabar. Mereka kuat. Mereka tidak mahu tunduk dengan hina. Mereka mengangkat kepala mereka dengan kemuliaan. Dengan berdoa dan bermunajat pada Allah sehingga menghairankan dunia. Dunia tengok hairan, sekuat itu mereka. Kerana orang beriman demikian diuji, ditunjukkan kekuatan dia. Dia tak tunjuk, dia merayu, dia merintih. Dia tetap berjuang. Ditunjukkan kesungguhan. Sehingga satu laporan terkini menyebut bahawa peralatan yang dihantar ke Gaza 80% sudah dimusnahkan oleh pejuang Islam. 80%. Di mana jurucakapnya Abu Ubaidah menyebut bahawa kami telah hancurkan hampir 290 buah. Daripada keseluruhannya 350. Tanknya, pengangkut tenteranya, berdozernya. Yang membabitkan 80%. Lihat, walaupun diuji, Allah tunjuk dia kuat. Sabar mereka. Kuat mereka. Hari ini, mereka berbicara tentang hudnah gencatan senjata. TV-TV Islam menayangkan pakar-pakar penganalisis mereka bahawa kalau berlaku gencatan ia menguntungkan orang Gaza. Pasti. Kerana mereka tak akan tunduk dengan syarat kita. Ya, walau mereka dalam keadaan macam tu, umat Islam kuat. Mereka tak akan terikut dengan syarat yang merugikan Islam dan umat Islam. Mereka pegang. Contoh bila salah seorang tentera Israel pernah dicolek. Untuk berunding saja, umat Islam tahan sabar selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau tuan-tuan masih ingat, Gilad Shalit. Proses perundingan dia 5 tahun. Umat Islam tak bagi muka. Sampai dibebaskan semua tawanan. Yang dikehendaki. Apa nak letup-letup lah, kita tahan. Sampai syarat itu dipenuhi. Dan perkara sama yang ditakuti hari ini. Tetapi ini umat Islam. Waktu diuji mereka kuat. Mereka tak tunduk kepala dengan kehinaan. Itu bezanya. Kalau diuji bukanlah ataupun seorang kalau miskin, seorang kalau bukan tanda benar atau salah.
Tetapi lihat bagaimana situasi mereka. Dan orang Islam sebagaimana kata Nabi SAW, bila mereka untung, kaya, mereka syukur, mereka tak sombong. Bila mereka diuji, mereka sabar. Mereka tak akan merayu pada manusia, mereka mengadu pada Allah, dekat dengan Allah SWT. Mereka tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tak pernah putus asa. Mereka kuat. Ini sikap orang Islam. Dan musyrikin Mekah tengok waktu mana mereka berfoya-foya dengan kemenangan pusingan pertama mereka. Jaya halau orang Islam ke Madinah. Lalu mereka berpakat kumpulkan harta nak kalahkan orang Islam di Madinah. Sehingga berlaku perang Badar. Mereka rampas semua harta-harta orang Islam yang ditinggalkan di kota Mekah. Mereka jual. Sehingga mereka memperolehi sebanyak 50,000 dinar. 50,000 keping emas. Yang nak digunakan wang ini bagi memerangi umat Islam. Maka Rasulullah mengetahui hal tersebut. Mereka dengan bangga, dengan gelak ketawa, merasakan boleh menang lawan orang Islam pada permulaan dalam perang Badar. Akhir apa berlaku? Mereka kalah teruk. Pemimpin mereka seperti Abu Jahal mati. Pemimpin mereka Abu Lahab mati kehinaan di Mekah. Abu Lahab ni dia tak mati dalam perang. Dia mati kerana dapat berita kalah. Menyebabkan dia rasa terhina. Kerana dia overconfident menang dia. Dengan 1,000 ekor unta, dengan perlengkapan, dengan pengalaman perang. Orang Islam di kalangan hamba-hamba tak ramai ada pengalaman perang. Tapi lihat bagaimana Allah jadikan umat Islam kuat, semangat. Begitu nilai kebenaran. Hatta dalam peperangan Uhud walau kalah, bukan nilai kebenaran. Kerana bagaimana sikap selepas itu. Bila Rasulullah SAW kalah, mereka makin berani untuk lawan. Bukan putus asa. Mereka keluar lagi untuk berperang. Sampailah musuh menyerah diri. Tentang itu, nilai benar tak benar bukan lagi menang kalah. Bukan cerita kaya atau miskin. Oh kalau awak betul, semayang awak betul, awak dah kaya hari ni. Kenapa awak miskin? Baik, lihat saya bila saya diuji. Saya kuat, saya tak putus asa. Saya tak pernah fikir nak bunuh diri. Saya yakin akan ada kesenangan satu hari nanti. Saya berdoa pada Allah. Saya yakin Allah akan berikan rezeki pada saya. Tuan-tuan yang duk bangga dada, kaya walaupun tak ibadat dan sebagainya. Tunggulah waktunya. Kerana setiap kita ada pusingan ujian kita. Nanti time sakit, pandai pula minta orang solat hajat. Tak payahlah solat hajat. Jumpa doktor sudah. Tolonglah. Satu rakyat Malaysia dia minta suruh doa ke anak dia. Minta doa untuk diri dia. Kalau kena musibah. Mana ketelampauan percakapan dahulu, mana yang sombong-sombong? Bila tak kena macam cakap sedap. Bila kena? Akhirnya mereka mencari tukang-tukang jampi untuk jampi mereka. Ini hakikat kehidupan. Allah menjelaskan. Ma asabaka min musibah illa biiznillah. Musibah itu berlaku dengan izin Allah. Dan Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian ini. Siapa yang benar, siapa yang salah dalam ujian. Kerana itu Allah menyebut, wa man yu'min billah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yahdi qalbah. Allah jadikan hatinya sentiasa tenang walaupun dalam ujian. Allah jadikan hatinya sentiasa kuat walaupun dalam ujian. Allah jadikan dia redha. Kata ulama, makna yahdi qalbah ay mutmainnina. Mereka tenang. Mereka terima takdir Allah. Tak apalah. Kalau Allah takdir macam ni, saya redha. Bila mereka kena penyakit kanser, saya redha. Tak ada pula mereka nak nangis, hantuk kepala kat dinding. Saya redha. Mudah-mudahan Allah berikan saya kematian yang baik. Kalau Allah takdirkan mereka dengan jantung, mereka redha. Ini orang beriman. Begitulah kekuatan petunjuk Allah pada mereka. Kan nak tahu sesuatu itu kuat, bukan cerita menang je. Kalau kita sebut kuat, apakah kuat makna menang je? Tidak. Kuat juga bagaimana melihat keutuhan dia waktu menerima ujian yang berat. Waktu dia kena penjara, kuat tak dia? Waktu kena pukul, kena seksa, kuat tak dia? Maka barulah betul orang kuat. Waktu kita tak ada duit, kuat tak kita? Kuat. Maka ini benar orang beriman, dia kuat. Tak ada sampai peringkat tak ada duit, terus mencuri, merompak, rasuah. Tak ada. Orang beriman, bila Allah uji dia misalnya tak ada harta, dia tak akan terdesak untuk mencuri. Merompak, menipu orang. Rasuah, tidak. Dia tahu itu berdosa. Maka dia memilih sabar sehingga datang rezeki halal baginya. Walaupun sedikit, baik itu beza. Kalau orang kafir kena curi terus, merompak terus, menyambung terus. Kenapa mereka tak boleh terima ujian dalam hidup? Maka ini beza. Dan ini jawapan Allah Ta'ala. Musibah berlaku itu bukan nilai kamu nak sebut benar atau tak benar. Ia berlaku dengan izin Allah. Musibah ini juga boleh berlaku pada kamu. Sebab itu kita sebut satu musibah
yang kena pada orang Islam yang tak kena pada mereka, orang kafir. Saya sebut kalau mereka kata, oh musibah negara Islam ini miskin. Apakah tak ada negara kafir yang miskin? Oh musibah orang Islam ni terlibat dengan rasuah. Apakah tak ada negara kafir yang terlibat dengan rasuah? Itu ujian dia. Kalau kata, oh orang Islam ni ramai orang yang sekian-sekian, maka benda yang sama kita jawab pada semua tempat. Maka ini ujian Allah. Maka Allah menjawab. Tuduhan orang kafir yang berkata, kalau benar Islam, kenapa masih diuji? Kenapa masih kalah? Kenapa dan kenapa? Maka jawab Allah, ini izin aku. Allah yang izinkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan tiap sesuatu. Wa ati'ullah, maka ta'ala Allah dan ta'ala Rasul. Maksudnya ialah, sibukkan diri kamu dengan mencari jalan-jalan mentaati Allah. Dengan apa yang Allah syariatkan. Dan jalan-jalan mentaati Rasulullah SAW dengan apa yang disampaikan. Sekiranya kamu melakukannya, apa yang disuruh, kamu meninggalkan apa yang dilarang, maka itulah kemuliaan yang kamu peroleh. Tetapi kalau kamu berpaling, fa'in tawallaitum, kalau kamu berpaling, fa'ithmukum ala anfusikum, dosa itu yang kamu tanggung sendiri. Rasul kerjanya menyampaikan. Jangan ingat Rasul ni macam peniaga, kalau tak beli barang dia, dia pun rugi. Kita kan bila orang meniaga, dia pun kempen kita beli, kita tak nak beli. Maka apa yang kita expect, dia rugilah. Lalu orang kafir menyangka Rasulullah menyampaikan dakwahnya macam orang meniaga. Masuklah Islam, dengarlah perintah Allah. Kami tak nak ikut. Kami tak nak masuk Islam. Mereka menyangka Rasulullah rugi. Bagaimana mereka menyangka para peniaga bila tidak dibeli barangnya. Maka Allah kata, kalau kamu tak nak dengar. Nabi kerjanya cuma menyampaikan. Rasulullah SAW bukan mengambil keuntungan daripada Islam kamu. Atau Rasulullah mendapat mudarat kerana kufur kamu. Tidak. Rasulullah kerjanya menyampaikan. Sehingga sampai waktunya Allah matikan Rasul ini. Sampai waktu Allah matikan. Dah. Sudah. Waktu untuk dakwah sudah tamat. Ada kalangan para Nabi dimatikan muda. Ada yang sederhana umurnya. Ada yang mungkin sampai pada satu umur yang panjang. Kan setiap para Nabi diberi waktunya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi masa berdakwah selama 23 tahun. Itu tempoh dakwah. Nabi Nuh AS diberi tempoh dakwah 950 tahun. Masing-masing Rasul-Rasul diberi tempoh masing-masing. Sampai waktu Allah wafatkan. Kenapa Allah wafatkan? Untuk menunjukkan peranan para Rasul menyampaikan. Kalau Rasul itu ialah orang yang untuk bertanggungjawab penuh, maka Allah tak akan matikan sampai semua beriman. Tak, awak dah sampaikan, stop. Kan tugas umat kamu yang ada pula. Sila sampaikan. Dan demikian dakwah itu berlaku. Maka kata Allah, kalau kamu berpaling, Rasul kerjanya cuma menyampaikan. Allahu la ilaha illahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu? Pada perkara yang induk. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Itulah perkara induk yang disampaikan oleh Rasul. Iaitu dinamakan Tauhid. Keesaan Allah. Kerana semua agama lain, mereka ini bersifat mempercayai Tuhan yang banyak. Atau mempercayai sesuatu yang sama kuasa dengan Tuhan. Maka, para Rasul membawa satu dasar akidah yang jelas. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kerana itu bila kita tahu tak ada Tuhan melainkan Allah, yang berkuasa melainkan Allah, maka segala urusan kita serah pada Allah. Serah rezeki kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian kita, sakit demam kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mencari kekuatan, kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersangka baik kepada Allah, dengan bergantung kepada Allah Taala dan melakukan sebab yang Allah perintahkan. Baik yang suruh kerja siapa? Allah. Yang kata jangan kerja haram siapa? Allah. Maka orang beriman yang namanya tawakal kepada Allah, bila dia bergantung pada Allah, artinya dia mengikut semua sunnatullah yang diperintahkan. Para Rasul, mereka tahu tugas mereka menyampaikan. Mereka tahu mereka kena bertawakal pada Allah. Tapi mereka juga tahu Allah suruh mereka untuk berperang, berjihad, bersungguh-sungguh dalam dakwah. Lalu mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana kita orang beriman bila sebut bergantung pada Allah, itu perintah. Apa makna pergantungan pada Allah? Maka ikut segala rule dan perintah Allah suruh. Seorang yang berusaha dan mencari rezekinya, maka orang ini yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar. Kerana yang suruh tawakal, Tuhan itu yang suruh bekerja.
Seorang yang berusaha untuk mencapai suatu matlamat dan tawakal pada Allah, dia sedang bertawakal pada Allah dengan nilai sebenar dia. Kenapa? Kerana berusaha sungguh-sungguh itu yang diperintahkan oleh Allah dalam makna tawakal yang sebenar pada Allah. Lepas tu dilihat Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam di sebalik kesungguhan mereka ataupun kekuatan mereka dalam bertawakal pada Allah, mereka lah orang bekerja paling sungguh sekali, bersungguh-sungguh sekali. Siang malam, pagi petang. Mereka tak kata, oh kita tawakal lah. Hari ini beriman lah. Tak beriman sudah. Walaupun peranan mereka menyampaikan, tapi lihat bagaimana cara mereka menyampaikan. Sebagaimana kita baca kisah Nuh. Nuh kata, aku dakwah kaumku secara terang-terangan, secara rahsia. Aku pergi seorang-seorang, aku jumpa ramai-ramai. Aku pergi tempat ni, aku pergi tempat ni. Semua cara. Kadang-kadang aku berbisik. Semua cara yang disebut, dilakukan oleh Nabi Nuh. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Dalam keadaan Nabi Nuh membawa hatinya tawakal pada Allah. Dia jangan ingat tawakal ni goyang kaki. Kita tawakal, Ustaz jadi apa jadi. Tak, mana usaha yang Allah perintahkan. Mana persiapan yang Allah perintahkan. Maka semua kita akan buat semua. Sebab itu masuk dalam kerangka tawakal. Kerangka tawakal, kita dah serah pada Allah. Baik, kalau kita sebut serah pada Allah, maka kita akan ikut apa yang Allah suruh kita buat. Itu makna kita serah. Macam kalau kita sebut, saya serah pada awak lah. Kita sakit. Kita pun kata, doktor, saya serah pada doktor lah, doktor nak buat apa. Baik, kadang-kadang doktor kata, boleh tak awak bangun kejap? Kena bangun. Boleh tak awak berlari setempat? Kita nak cek jantung. Kena berlari. Bukan maksud saya serah ke doktor, saya tak nak berlari, tak nak apa, serah. Kan serah pada doktor maksudnya, doktor suruh apa, kena buat. Itu maksud serah. Doktor nak buat apa, buatlah. Okay, doktor tahu awak berlari. Doktor kata awak baring sini. Doktor kata awak buat macam ni. Doktor kata awak jangan makan. 2 hari jangan makan. Puasa. Gantung. Kak, puasa 2 hari. Kalau doktor kata awak kena puasa 2 bulan, 2 bulan kita puasa. Kita ikut dia punya law dia. Itu maksud serah pada dia. Demikian kalau kita sebut serah pada Allah, apa yang Allah suruh? Apa nama serah pada Allah? Serah pada Allah kemudian tak nak kerja, tak nak usaha. Yang suruh kerja ni siapa? Yang suruh usaha ni siapa? Yang suruh perang tu siapa? Kita serah pada Allah, Ustaz. Menang, kalah. Tak, yang suruh perang tu siapa? Allah. Yang suruh bersungguh-sungguh siapkan persiapan siapa? Allah. Maka bila sebut serah pada Allah, maka ikutlah apa yang Allah suruh satu persatu. Maka itulah makna pergantungan sebenar. Kemudian Allah menyebut, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebahagian isteri kamu, bukan semua, sebahagian isteri-isteri kamu. Dan sebahagian daripada anak-anak kamu. Aduwwan lakum, musuh kamu. Apa maksud musuh? Maksudnya perbuatannya macam perbuatan musuh. Tapi dia bukan musuh secara zat dia. Musuh secara zat ni macam setan, iblis, itu musuh nyata. Ataupun kita kata musuh yang mungkin membunuh kita. Itu musuh secara nyata. Ini dia masuk, dia buat amalan macam musuh. Perbuatannya perbuatan musuh. Melemahkan semangat, menghalang kita. Maka itu perbuatan macam musuh. Kata Allah, di kalangan sebahagian isteri kamu. Allah tak kata semua, sebahagian. Sebahagian anak pinak kamu. Menjadi musuh kamu. Fahdharuhum. Maka hati-hati. Allah Ta'ala tak kata, faqatiluhum. Perangilah mereka. Sebab dia musuh lain. Tak macam Allah sebut dalam musuh pada orang kafir dan juga pada syaitan, pada iblis. Bila bab isteri yang Allah sebut sebagian mereka ini musuh, fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Ini hati-hati dengan perkataan mereka yang mungkin meminjam kata-kata musuh. Dan melemahkan semangat. Abang-abang jangan keluar nanti mati. Abang-abang jangan keluar lah nanti sekian-sekian. Dia meminjam kata-kata musuh. Tak ada orang baik. Baik. Tapi dia meminjam kata-kata orang tidak beriman dalam percakapan dia. Kerana terpengaruh. Bang jangan derma banyak-banyak bang. Nanti duit kita nak makan apa? Dia pinjam kata-kata orang kafir. Bang buat apa kita nak derma-derma ni? Nanti habis duit kita. Saja nak bagi free. Dia lupa kata-kata orang Islam. Kita derma Allah ganti. Kita derma Allah berkati. Kita lupa benda tu. Kita lupa nak beri kata-kata Islam yang setiap hari malaikat turun. Ya Allah, siapa yang membelanjakan harta pada jalanmu, beri gantian. Tapi pinjam kata-kata orang kafir. Jangan bagi pinjam. Senang nak bagi korang. Akhirnya jadilah kita orang kedekut macam orang kafir. Abang tak payah jangan surau lah, jangan surau. Solat kat rumah boleh kan? Saya kan dah niat nak jadikan abang imam kat rumah. Semula-mula kan saya dah cakap. Saya sedang mencari imam saya. Ya abang ke masjid kenapa pula? Surau kenapa pula? Dia pinjam bahasa orang-orang kafir.
Dia terpengaruh, dia tak tahu. Tapi bahasa dia. Kadang-kadang anak-anak kita juga meminjam bahasa-bahasa yang datang daripada musuh. Melemahkan semangat kita. Oh, jangan buat macam dia kena tangkap, susah kita. Jangan buat macam nanti kita mati, susah kita. Bang, jangan pergi perang bang, perang nanti mati. Duduk rumah je. Ini sebahagian. Bang, jangan pergi hijrah. Nanti kalau hijrah, siapa yang nak jaga kami? Baik, kita lihat sebab turun ayat ini. Saya faham maksudnya. Diriwayatkan, turun ayat ini kepada sebahagian orang Islam yang Islam di Mekah. Dan ketika mana mereka nak datang ke Madinah untuk berhijrah, isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka kata, bang, jangan hijrah bang. Takkanlah nak tinggalkan kami. Hijrah takkan nak tinggalkan kami. Akhirnya, bila mana Islam menang, mereka pergi ke Madinah, mereka dapati kawan-kawan yang sama-sama Islam dengan mereka sudah pun alim dan dekat pada kedudukan dengan Rasulullah. Lalu mereka pun marah isteri mereka. Kamulah yang dulu tak bagi saya hijrah. Kalau tidak, saya sudah faham agama. Kalau tidak, saya dah berada dekat dengan Nabi SAW. Mereka marah anak-anak mereka. Diriwayatkan dalam satu sebab turun ialah, ayat ini turun pada Auf bin Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik ini dia seorang yang punya isteri yang ramai dan anak yang ramai. Maka ketika mana dia nak pergi perang bersama Nabi SAW, maka isteri-isteri dia, anak-anak dia pakat nangis. Janganlah pergi perang bang, nanti mati. Apa nak jaga kita? Siapa nak tanggung kita? Mereka buat ucapan-ucapan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang yang jahil. Lalu, wawakafu. Akhirnya, Auf bin Malik al-Ashja'i fayariku wa yukim. Rasa kesian tengok bini menangis kat pintu, kat katil menangis begini. Anak-anak pula menangis, nak tinggal siapa kita ni kalau pergi perang. Maka Auf bin Malik al-Ashja'i tak pergi perang. Maka turun ayat ini. Turun ayat ini mengingatkan orang Islam tentang hal ini. Ya, sebagai isteri-isteri yang beriman, sebagaimana kita baca kisah Hamzalah. Yang berkahwin malam ni. Terus pergi perang tak sempat mandi wajib. Sehingga dimandikan oleh malaikat. Isteri dia kata, bang, kita kan baru kahwin bulan madu lagi bang. Honeymoon, paling kurang sebulan baru pergi perang. Tak, ni isteri yang bertakwa. Sehingga isteri dia cari suami dia. Dia menang perang dalam perang Uhud. Kenapa? Dia nak beritahu Rasulullah suami dia tak mandi wajib lagi. Bayangkan isterinya tak menghalang sampai tak sempat nak peringat suami semua mandi wajib. Suami kata nak keluar perang, keluar. Walau itu malam perkahwinan mereka. Ini isteri yang kuat. Sehingga gugur syahid. Jadi ayat ini turun kepada sebagai isteri yang saya katakan atau anak-anak yang menghalang suami-suami mereka buat baik. Contoh sebagai contoh jihad perang. Memang kaum lelaki mereka wajib keluar untuk berperang. Bila mereka dapat jaga Islam, jaga tanah air, mereka sebenarnya telah menjaga isteri dan anak-anak mereka secara umum. Kalau mereka berada di rumah membiarkan musuh menceroboh, akhirnya mati semua juga. Mati anak mereka, mati. Walau waktu mereka perang, mereka sedang melindungi keluarga mereka dengan berperang. Baik melindunginya secara fizikal dan sebab mempertahankan negara. Atau melindunginya secara rahmat Allah. Sebab mereka ikut perintah Allah, maka Allah menjaga mereka. Tuan-tuan, para isteri zaman Nabi SAW, tak ada seorang pun yang menghalang suami mereka perang, berjihad. Atau buat apa sahaja yang menguntungkan agama. Mereka tidak ada masalah kalau suami mereka meninggalkan mereka. Berapa lama pun. Demi menjaga agama. Tapi ada sebahagian tak. Sebahagian menggoda suami mereka. Sebahagian anak-anak menggoda ayah-ayah mereka. Maka turun ayat ini. Dalam riwayat yang lain, ada seorang lelaki hendak berhijrah. Lalu isterinya menghalang dia daripada berhijrah. Lalu dia berkata, Ama wallahi, la in jama'allahu baini wa bainakum fi daril hijrah, la af'alanna wa la af'alanna, fa jama'allahu bainahunna fi daril hijrah, fa anzalallahu hazil ayah. Bila isteri dia menghalang, dia pun lawan isteri dia. Dia kata, demi Allah, kalau sekiranya, kalau nanti aku jumpa juga kamu di tempat hijrah, aku akan buat ni, buat ni, buat ni. Maksudnya aku nak marah kamu, pukul kamu. Marah. Dan Allah turunkan ayat ini. Walaupun ada ucapan isteri dan anak-anak menghalang kamu, maka bersifat pemaaflah kamu. Bersifat pemaaf kerana mereka bukan musuh secara asasnya. Tapi kerana mereka pengaruh dengan kata-kata orang luar. Contoh isteri kita kan dia bergaul dengan tu, bergaul dengan ni. Dia bergaul dengan TikTok, dia bergaul dengan Facebook. Dia bergaul dengan apa nama ni semua ni. IG. Jadi bahasa-bahasa tu diguna. Bahasa-bahasa tu diguna, dia bercakap dengan suami-suami dia. Dia guna bahasa drama.
dia guna bahasa suat khabar, dia guna semua bahasa-bahasa musuh Islam. Akhirnya dia kata perkataan ini pada suami-suaminya yang nak buat ibadat, yang nak buat taat, yang nak buat kebaikan. Yang memang kita tahu peranan para suami ini banyak di luar berbanding dalam. Suami-suami ini banyak di luar. Yang jadi askarnya, yang jaga perbatasan negara, semua lelaki. Tentang negara ini, yang luarnya dibangunkan oleh lelaki. Yang dalamnya rumah itu perempuan. Yang buat jambatan, perempuan ke lelaki-lelaki buat jambatan. Tuan-tuan tengok perempuan, saya tengok pasang skru. Perempuan mana tu? Tuan-tuan yang buat jalan raya lelaki ke perempuan? Lelaki. Yang buat bangunan tinggi-tinggi lelaki ke perempuan? Lelaki. Yang jadi tentera, yang jaga sekian-sekian perempuan ke lelaki-lelaki. Yang mengambil segala risiko perempuan ke lelaki-lelaki. Kerana memang lelaki peranan dia di situ. Maka para isteri kena tahu peranan mereka. Mereka kena ke masjid. Mereka tak boleh lekat kita kat rumah. Nanti bergaduh. Tak baik-baik. Yang mereka pergi ke masjid. Mereka ada kekuatan kerohanian. Sebab mereka pemimpin. Biar mereka memimpin kita dengan kerohanian. Mereka ke masjid. Biar mereka dengar kuliah lebih pada kita. Jangan kita pula dengar kuliah lebih pada mereka. Jadi masalah. Suami, peranan dia mendidik isteri. Bukan isteri berperanan didik suami. Kalau isteri boleh didik suami, katakan, dia akan menimbulkan satu masalah besar. Kerana ego suami yang tinggi. Artinya, isteri ni dia kena suruh abang pergi kuliah. Walaupun isteri kata, boleh saya nak ceramah lelaki saya ni, boleh saya 2 jam setengah. Tapi dia, suami ni tak semudah itu akan terima. Maka dia cakap dengan suami dia, abang pergi kuliah, dengar. Jadi abang belajar-belajar, bolehlah ajar kita orang. Walaupun suami isteri dia dah lepasan syariah, usuluddin dan sebagainya. Boleh ceramah? Tak, dia kena suami juga. Pergi. Abang dengar, sebab abang pemimpin kami. Sebab abang ni ketua kami. Yang akan jaga kami. Lindungi kami dari neraka. Maka sebab itu saya katakan bahawa kedudukan pada suami banyak kat luar. Dalam dakwah dan sebagainya. Maka isteri tak boleh halang. Dalam perkara-perkara dia tahu baik. Dia keluar nak cari nafkah, dia keluar sekian-sekian, pada baik. Tapi kalau keluar untuk mengabaikan kita, itu kena tegur lah. Kalau keluar untuk satu peranan dakwah, untuk satu benda yang baik, maka kita patut tumpang gembira. Nah, suami kita nak pergi jumpa para ulama, tok-tok guru besar, biar dia pergi. Lama Ustaz, 3 hari, 4 hari. Dia bawa balik keberkatan. Pada zuriat kita, pada anak-anak kita. Takkan kita pula nak jumpa ulama besar, kita perempuan. Ada batasan dia. Allah dah jadikan bila para ulama itu, kita bukan kata tak ada perempuan, ada, tapi banyak lelaki. Kerana menjaga agama ini satu bebanan yang besar. Sebagaimana Allah tidak utuskan Rasul di kalangan perempuan. Bukan kerana perempuan ni tak ada standard, bukan. Kerana rahmat kepada wanita dari sudut bebanan dakwah. Bebanan dakwah yang mungkin mereka dengan tekanan itu dan ini. Itu satu rahmat, bukan diskriminasi. Tapi meletakkan sesuatu pada tempat dia. Wanita kekuatannya di rumah. Dan menjaga anaknya dan sebagainya. Atau sebahagian daripada bentuk muamalat. Orang lelaki ada tempat dia. Maka si isteri jangan menjadi penghalang kepada kebaikan suami. Bagaimana Allah sebut, jangan menjadi musuh. Musuh sudut mana? Dan suami pula kena tahu setiap ucapan, perkataan-perkataan isterinya, maka suaminya kena bersikap pemaaf. Jangan menghukum, jangan memukul dan sebagainya, jangan menengking. Bahkan beritahu dia, awak ni cakap sama macam Korung cakap dulu. Awak tahu Korung cakap? Sama. Awak cakap ni sama macam ayat Fir'aun saya dengar. Sebab dia tak dengar kuliah kita. Ayat awak cakap ni sama macam ayat orang ni, ayat ni. Sama macam ayat sistem Islam cakap. Supaya dia tahu perkataan itu mungkar. Bukan dengan cara tengking, marah, jauh sekali memukulnya. Sebab itu Allah kata selepas itu. Wa in ta'fu, kalau kau maafkan mereka dengan perbuatan mereka. Wa tasfahu, dan lupakan perkataan mereka, kesilapan mereka. Wa taghfiru, dan juga kamu memuliakan mereka dengan tidak mengingati kesalahan, dengan mengampuni kesalahan. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah juga akan mengampuni kamu. Allah itu pengampun dan penyayang. Bila Allah Ta'ala menyebut kepada kaum lelaki, kalau sekiranya pertama disebut wa in ta'fu, artinya kamu tidak mencela mereka dengan perbuatan tersebut. Wa tasfahu, jangan pedulilah benda itu, buat tak layan dia. Wa taghfiru, dan dengan cara kamu terima keuzuran mereka. Kalau mereka beralasan, maaflah apa yang saya cakap semalam, saya emosi sikit, maafkan dia. Itu maksud 3 perkataan, wa in ta'fu,
Kalau kamu tidak mencela mereka atas kesilapan mereka, wa tasfahu, dan kamu lupakan, tinggalkan. Jangan dilayan, jangan dijawab. Isteri cakap-cakap dulu jangan dilayan, jangan dijawab. Buat dek je, pergi je. Abang ni kejap-kejap masjid, kejap-kejap masjid. Buat tak layan, pergi je. Jangan duk bertekak kat pintu. Dia tak elok. Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kadang-kadang ada benda kita nak buat, isteri kita mungkin tak faham. Dia tak sampai benda tu. Just kita buat, keluar je. Keluar je buat kerja kita. Walaupun dia kata abang ni asyik kerja. Lepas kerja. Dia baru kerja. Padahal terpaksa lah kerja, nak macam mana. Bulan ni api tak bayar lagi, ni air tak bayar lagi. Misalnya. Banyak komitmen, dengan mak sakit pula kat kampung, kena overtime sikit. Ada tanggungjawab kita seorang anak. Isteri pula marah ni, asyik keluar. Bila nak tengok wayang saya? Wayang je dia. Bila nak makan-makan dengan saya? Si suami nak tanggungjawab dia. Allah Ta'ala kata, pedulikan. Buat tak peduli je. A'radu. Jangan jadikan ia bahan pertengkaran. Dan kalau dia minta maaflah bang saya, maka kata Allah, wa taghfiru. Kau maafkan dia. Allah Maha Pengampun dan Allah akan maafkan kau. Jadi kalau tuan-tuan, dia punya asasnya, kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Kalau kita ampunkan kesilapan orang, terima alasan orang, maka Allah akan terima alasan kita pada kesalahan lain kita buat. Sebab kita semua kena ingat, kita semua berdosa dengan cara masing-masing. Kalau isteri kita mungkin berdosa pada kita mungkin berdosa pada yang lain pula. Setiap orang ada ruang dosa di sendiri. Kita yang kata, awak yang banyak dosa sebab awak bini, saya lelaki mana ada dosa. Mungkin kalau dia melihat ruang dari sudut hubungan isteri, mungkin tak ada. Tapi ruangan lain, tanggungjawab dia, ruangan dari sudut dia mungkin dengan ibu ayahnya, ruangan dia mungkin tempat kerja. Setiap orang, sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' atau khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua kita ni berdosa. Tuan-tuan jangan duk tengok orang ni dosa bab ni. Seolah-olah kita ni macam bersih. Kita ada dosa hal lain. Setiap orang saya katakan ada dosa yang mungkin lebih mudah kita buat. Memanglah saya tak akan minum arak. Judi, kita pun tengok minum arak judi. Tapi kita mungkin dosa lain lebih mudah untuk kita buat. Mengumpat ke? Mengumpat senang sikit. Merendahkan orang senang sikit. Memang kita suka untuk minum arak, berjudi. Allah beri kita kekuatan di situ. Tapi pada kad lain kita tak ada kekuatan tu. Ada orang ni pula tuan-tuan sekalian, dia lemah bab ni. Tapi bab lain dia kuat pula. Bab lain dia kuat. Jadi setiap kita ada ruang dosa kita. Sebab itu kita mengambil sikap memaafkan. Menerima alasan. Terima alasan. Jangan kita kata tak ada, saya tak nak terima alasan. Terima alasan. Kalau kita mahu, Allah terima alasan kita. Kemudian kata Allah, innama amwalukum, bahawasanya harta benda kamu. Wa auladukum, anak-anak kamu ujian. Ujian untuk kamu melaksanakan perintah Allah. Ujian untuk kamu tidak lalai. Ujian untuk kamu jadikan mana prioriti. Apakah anak isteri kamu atau perintah Allah? Mana prioriti? Kata Allah, wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah tu pahala yang besar. Tuan-tuan, kita memang nak penuhi keperluan isteri kita, anak-anak kita, suami kita. Tapi kadang-kala ia berkait dengan prioriti perintah Allah. Perintah Allah. Maka itulah pahala yang lebih besar. Pahala yang lebih besar. Saya ingat bila ada seorang ulama, Syekh Hasan Al-Banna. Dia perlu pergi berdakwah. Ketika itu anak dia Saiful Islam sakit, demam. Maka isterinya kata, bang jangan pergilah bang. Anak sakit, demam. Ketika itu, waktu zaman dia, Hasan Al-Banna ni, tuntutan dakwah itu terlalu tinggi. Tak macam zaman kita. Terlalu tinggi zaman tu. Dengan konflik Israel, Palestin, Mesir, waktu itu. Dengan rajanya pula yang teruk. Raja Farouk yang terkenal dengan kezalimannya. Maka dia kata, aku perlu pergi keluar. Di masa itu nak pergi ke suatu tempat namanya Ismailiyah. Untuk dakwah. Mesti kita bang ni anak demam macam mana? Gini. Kalau anak sakit, atuk dia tahu mana hospital. Kalau dia mati, atuknya juga tahu mana kuburnya. Maka dia pun keluar. Dia pun keluar. Kerana tuntutan dakwahnya. Kalau anak saya ni perlukan rawatan, atuk dia ada kat rumah, hantar hospital. Kalau sekiranya dia mati, atuk dia tahu jalan kuburnya. Maka dia pun keluar dan berdakwah. Ini antara dia punya prinsip dia. Ya, ia ujian. Kenapa anak ni masalah peribadi? Anak ni. Manakala dakwah ni masalah umum.
Lepas tu dia ceritakan bagaimana kisah Abu Yusuf. Tiba-tiba hari dia mengajar anak dia mati. Anak lelaki dia mati. Maka dia mewakilkan orang lain untuk uruskan jenazah anaknya dan dia terus kuliah. Kalau tak boleh baca kisah Abu Yusuf, dia terus kuliah. Dia tak nak tinggalkan. Kan ini masalah umum. Anakku yang mati, aku dah tak boleh hidupkan dia. Dah aku dah tengok dia, dah. Seorang pergi kebumikan dia. Kalau aku pergi pun dia tak akan hidup. Sedangkan dakwah aku ini jalan. Kenapa ketika itu? Ketika itu Abu Yusuf, dia ada kelas dengan Abu Hanifah. Kalau aku tidak mau terlepas ilmu. Dan ini berlaku kepada Imam Abdul Azim Al-Muzani. Imam Abdul Azim Al-Munziri. Pengarang kitab Taghrib. Bila mana anak dia meninggal dunia, dia hanya mengikuti anaknya di gerbang pintu pusat pengajian dia. Kemudian dia balik semula dan menyampaikan kuliah dia. Anak dia biar orang tahu. Kan dia melihat masalah yang lebih besar. Dan ini orang-orang yang kuat. Kepribadian dia. Terlalu kuat. Oleh sebab itu, kita tak mungkinlah sampai peringkat tu. Tapi paling kurang kita pun ada fikir prioriti agama kita. Kalau maksud kita cerita ni tuan-tuan, orang ni dia ada contoh terulung dia. Tak mungkin kalangan kita yang mampu. Kadang-kadang kucing dia mati pun seminggu cuti. Jangan kata anak dia. Seminggu tak pergi kuliah ni. Anak kucing mati lah. Seminggu. Saya menangis ni. Minggu kucing mati. Jadi orang kita ni lemah sikit. Tapi paling kurang kita adalah prioriti kita. Kemudian kata Allah Ta'ala. Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Takutlah Allah dengan kadar kemampuanmu. Ada sahabat-sahabat. Bila mana mereka buat ibadat dengan membebankan diri mereka secara melampau. Membebankan diri mereka. Sehingga sampai peringkat menjadikan mungkin mereka jemu dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menegur perbuatan itu. Takwalah pada Allah ikut kemampuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak dekat dengan Allah, bersemangat. Kita buat dengan satu tempoh yang panjang yang mungkin menjadikan kesannya jemunya berpanjangan juga. Wah, kita punya ibadat, lepas tu cuti pun panjang juga. Maka Allah kata buat ibadat sekadar kemampuan. Kalau kita dah tak larat, tak mampu, berhenti. Kalau dah ngantuk, tidur. Dalam hadis Nabi kata, bila seorang bangun qiyamul lail dan dia mengantuk, makalah dia tidur. Falyarkud. Fala'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Barangkali dia niat nak zikir tapi dia maki diri dia sebab ngantuk. Bayangkan tengah ngantuk-ngantuk tuan-tuan baca Quran. Terus langkah muka surat sebelah lah, ke bawah lah. Maka apa yang dia ajar? Tidur. Artinya kalau kita tengah buat ibadat tiba-tiba tak boleh konsentrate baca Quran ke, tuan-tuan solat sunat ke, maka tidur. Pada tempat yang kita jangan tidur, dan tempat jangan tidur. Jangan semua nak tidur ni. Rasulullah kata seorang bila mana dia mengantuk dan dia mendengar khutbah. Kalau kita dengar khutbah Jumaat dan mengantuk, Nabi tak kata maka tidurlah, tak ada. Itu tuan-tuan yang cakap macam tu. Apa kata Rasulullah? Falyatahawwal min makani, hendaklah dia berpindah tempat. Itu beza dia. Kalau tuan-tuan mengantuk dalam khutbah Jumaat atau khutbah raya ke atau dengar kuliah ngantuk, pindah tempat. Kalau betul-betul tak nak ngantuk, main duduk depan ni. Betul tak ngantuk, itu sebulan tak ngantuk. Berarti berpindah tempat. Ada waktu Nabi kata falyarkud, bila dia melibatkan secara ibadat personal kita, sembahyang kita, baca Quran kita. Dah ngantuk ni, lali dah ni. Tidur dulu. Habis tak nak qiyamul lail. Tak tahu nak qiyamul lail macam mana orang ngantuk. Tidur. Lepas tu bangun balik. Dan cuba. Yang sempat dapat. Ini bagaimana Rasulullah SAW didik kita. Jangan melampau. Atau Nabi tegur Zainab. Yang bila mana dia penat, dia pergi kat tali dekat tiang, dia bersandar pada tali. Nabi kata buang tali. Dah kalau penat, berhentilah. Dah penat. Ada sebahagian sampai pecah kaki dia. Nabi kata dah, jangan sampai seperingkat itu. Rasulullah lain, makam lain. Sebab bimbang bila dia buat, lepas tu dia dah tak boleh buat. Tuan-tuan, sebaik-baik amalan, Nabi ajar. Madama wa inqalla. Apa yang berterusan walau sikit. Di asas pertama tuan-tuan, kita nak belajar berterusan dulu. Lepas tu baru tuan-tuan belajar tambah. Yang asas pertama banyak dulu. Bukan berterusan. Banyak, kemudian hilang, wuyuk. Asas pertama berterusan. Tuan-tuan amalkan saya, Ustaz baca Quran 2 line, 2 muka surat sehari. Okey, teruskan. Jangan Ustaz, saya Quran saya baca 20 juzuk sehari. Lepas tu hilang. Tak ada dah. Sekali tu je rupanya. Jadi tuan-tuan buat 2 muka surat. Dah agak-agak boleh istiqamah, tambah lagi 1 muka surat. 3 muka surat. Yang penting, pastikan ibadat tadi berterusan dulu. Saya derma Ustaz. Nak derma selepuk banyak. Jangan. Derma ni bukan benda buat sehari. Berterusan.
Kalau kita nak buat secara sepanjang waktu, kita kena bijak, merancang. Okey, hari ni banyak ni, esok banyak ni, lusa banyak ni. Kita pun bukan nak tolong seorang, nak tolong ramai orang. Nak manfaatkan banyak orang. Bukan selepuk bagi dia je. Yang ni pun nak bagi, yang ni pun nak bagi. Kita perlu merancang. Supaya ibadat tu berterusan. Bukan jangan sampai kita trauma pula minta sedekah lepas tu. Bila minta sedekah kita pula demam lah, trauma. Sebab silap bagi banyak minggu lepas. Dah tak boleh bagi dah minggu ni. Tak kena bijak lah. Yang penting kita nak buat tu berterusan. Orang minta derma, okey, boleh bagi berapa? Agak-agak boleh ada lagi minat nak bagi, akan datang. Saya boleh bagi RM100, bagi 100. Nanti orang minta lagi minggu depan untuk keperluan-keperluan tertentu, dia boleh bagi lagi 100. Sampai dia boleh bagi sampai setahun. Jangan kita selepuk bagi, lepas tu senyap. Lepas tu lari, tutup telefon. Mesej pun tak jawab. Oh, dia punya trauma dia tu. Sebab apa? Dia buat selepuk macam tu, dia pun lemah. Okey, bila kita nak buat satu ibadat, pastikan kita mampu menjamin keberterusan dia dulu. Lepas tu barulah tuan-tuan fikir tambah. Buat witir 3 dulu. Saya start sebelah terus, Ustaz. Jangan 3. Buat 3 dulu. 3. Dah agak-agak 2 tahun tu macam sikit pula 3. Buat 5. Lama. Sampai lagi 2 tahun nak meninggal dunia, buat 11. Okey, kita dah buat banyak. Okey. Yang penting tuan-tuan dah berterusan. Itu cara Rasulullah ajar dalam ibadat. Berterusan. Kemudian kata Allah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan dermalah kamu pada jalan Allah, dia baik untuk kamu. Tuan-tuan, derma ni baik untuk kita dalam banyak aspek. Kita dah huraikan dia sebut sedekah, baik dunia ataupun akhirat. Jangan fikir derma ni merugikan kita, dia ada kebaikan. Kemudian kata Allah, wa man yuqashuha nafsih, siapa yang berjaya menjaga dirinya daripada sifat kedekut, maka mereka lah orang yang berjaya. Kita dah sebut dalam penafsiran surah Al-Munafiqun, antara tanda orang soleh itu dia pemurah. Atau bila seorang tu kuat ibadat tapi kedekut, Allah tak suka dia. Allah lebih suka seorang hamba yang pemurah walau kurang ibadat. Kalau yang buat ibadat tapi kedekut, ternyata ibadat tu tak beri kesan untuk dia tidak mencintai itu. Lepas tu pemurah dalam nilai kebaikan. Orang kita dah sebut, orang bila dekat nak mati, bila dia minta peluang untuk hidup, dia minta apa? Dia minta nak sedekah. Sebab dia tahu benda tu yang paling sukar untuk dia buat. Kemudian kata Allah, in tuqridullah, kalau kamu beri pinjam pada Allah. Allah namakan sedekah itu beri pinjam. Contoh kalau nama beri pinjam pada Allah, Allah mesti bayar. Kita kalau beri pinjam pada orang pemurah, orang banyak duit, agak-agak dibayar tak? Mesti bayar. Dibayar lebih lagi. Kita berani tak bagi pinjam orang yang kita kenal kaya-raya, pemurah, dia nak pinjam sekejap. Main pinjam RM10, RM20. Kita tak akan teragak-agak bagi semua, tak apa. Sebab kita tahu dia kaya, dia pemurah, dia tak mungkin janji. Kalau dia kata petang ni, memang petang ni. Maka Allah kata siapa yang beri pinjam kepada Allah, maka Allah akan gandakannya dengan gandaan yang baik. Bukan sekadar Allah beri gandaan yang baik, Allah Ta'ala ampunkan pula dosa. Dan Allah itu syakur. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan syakur? Kata ulama, perkataan syakur bermaksud Allah akan memberikan kebaikan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Asyakur maknanya yang berterima kasih. Allah Tuhan yang maha berterima kasih. Tentang kita kalau tengok orang tu akhlak terima kasih. Tuan-tuan bagi dia sepinggan mie goreng, dia punya terima kasih. Dia bagi kita satu kuali gulai kawah. Sebab apa? Dia orang pandai terima kasih. Kita bagi dia buah, 2-3 biji dia buah kat kampung kita. Dia bagi kita seguni. Kenapa? Dia pandai berterima kasih. Tuan-tuan, kita tolong dia sekali je, dia punya ingat, dia tolong kita kali-kali. Apa tadi Allah? Allah kata Allah ini syakur, maha berterima kasih dengan maksud amalan sikit tapi diberikan ganjaran yang banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, Halim, Allah itu maha lembut. Apa maksud Halim? Allah tidak menyegerakan hukumannya. Kalau kamu kedekut, Allah tak turun bala terus. Allah bagi peluang. Mudah-mudahan kamu akan nampak kelebihan pemurah. Taklah kedekut hari ni, esok tu mati. Tak adalah begitu. Kedekut hari ni tu kena bala, bisnes pun bankrupt. Tidak begitu. Allah itu Halim. Tuhan tu maha penyabar. Dengan maksud hambanya kalau buat kesilapan, kalau buat salah, Allah tidak hukum terus. Allah beri tempoh. Sampai mereka jumpa kebaikan yang perlu mereka buat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pada akhir ayat ini, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui apa sahaja yang tersembunyi. Dan apa yang nyata, Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maksudnya kata ulama, ialah Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak dilihat oleh mana-mana mata manusia. Maka Allah mengetahuinya.
Dan apa yang dilakukan oleh manusia secara terbuka, Allah mengetahuinya. Dan Allah itu Aziz, yang sempurna kekuasaannya. Al-Hakim, yang bijaksana dan setiap urusan dan takbirnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.